Assalamualaikum semua, apa khabar? Hari ini kita akan belajar bahasa Melayu, fokusnya pada bahagian C. Hari ini cikgu nak bagi satu teknik iaitu berkaitan dengan formula karangan. Bukan formula 1, tetapi hari ini ialah formula karangan. Nak tahu? Jom. Karangan ada 3 bahagian, bahagian A, bahagian B, bahagian C. Tetapi hari ini kita fokus dahulu kepada bahagian C sebab bahagian C ni dah menyumbang markah yang paling banyak, separuh, 50 daripada 100. Formula yang cikgu ingin berkongsi dengan kamu ialah berkaitan dengan kami mahu A bagi pelajaran bahasa. Cikgu ulang sekali lagi. Kami mahu A bagi pelajaran bahasa. Kamu kena faham apa maksudnya kami mahu A bagi pelajaran bahasa. Kalau ikut dalam markah pelajaran, markah peperiksaan A sampai E. Contohnya dulu ada A sampai F. Tapi kita tak nak E, F tu. Gagal. Kita nak A. Jadi macam mana nak dapat A? Dalam penulisan karangan. Okay. Sekarang kamu fokuskan bagaimana kita nak gunakan formula. Ada orang dia tahu formula tetapi tak tahu nak guna. Khususnya formula matematik. Cukup banyak formula matematik tapi masih ramai yang gagal matematik tak tahu macam mana nak guna formula tersebut. Sekarang kita guna formula tu dalam pelajaran bahasa Melayu khususnya penulisan bahagian C. Apa yang cikgu masukkan? Kamu tengok yang berwarna ni ya. Warna merah khususnya. Kamu fokus kepada A saja. Ambil huruf yang pertama. Mahu M. A tetap A lah sebab dia ada satu saja. Bagi ialah B. Pelajaran ialah P. Bahasa ialah B. Kalau kamu nak hafal huruf pertama dia tu. K, M, A, B, P, P. K, M, A, B, P, P. Nanti kadang-kadang dia tertukar habis. Bila tertukar nanti dia tak akan jadi formula. Silat-silat kamu lagi gagal. Jadi untuk mudah, kita ingat cerita. Kamu boleh ingat tadi ayat dia. Rasa kamu sebut 3-4 kali dia akan ingat. Kami mahu A bagi pelajaran bahasa. Oh, kami tu K. M tu mahu. A, B, P, B. Ingat di hujung. Huruf pertama bagi setiap perkataan. Kami mahu A bagi pelajaran bahasa. Hafal formula tu dulu. Bila dah hafal, macam mana kita nak gunakan dalam mendapatkan isi untuk karangan. Cikgu bagi beberapa contoh soalan yang kadang-kadang isinya lebih kurang sama. Kamu ubah suai sedikit saja. Tengok contoh di sini ya. Sambutan Hari Guru, Tamasya Sukan Sekolah, Majlis Penyampaian Hadiah, Hari Kokurikulum. Semua ini adalah aktiviti yang diadakan di sekolah. Contoh pada sambutan Hari Guru, 16 Mei setiap tahun, Tamasya Sukan tahunan daripada bulan Januari biasanya sampailah bulan Jun. Biasanya sebelum peperiksaan pertengahan tahun. Ada yang dilanjakkan sampai peperiksaan penggal kedua pun ada. Tapi dah 2 tahun kita tak boleh bersukan sebab SOP, PKP dan sebagainya. Majlis Penyampaian Hadiah, Hari Kokurikulum. Kita anggap apa yang cikgu sampaikan ni adalah situasi normal yang tidak melibatkan PKP. Ya? Kalau kau terikat PKP, dia lain sikit lah. Kita ambil contoh. Ada 4 soalan yang isinya lebih kurang sama. Kita akan gunakan formula yang cikgu bagi tadi pada kamu. Kami mahu A bagi pelajaran bahasa. Sekarang, kita gunakan formula ini. Kami itu maksudnya apa dia? K itu kedatangan tetamu. Dalam majlis apa-apa pun, kita ambil contoh paling mudah tadi. Dalam majlis sukan tahunan contohnya. Dalam sukan tahunan, mesti ada kedatangan tetamu. Kamu bayangkan di stadium, ada tetamu datang. Tetamu tu siapa? Biasanya ibu bapa yang dijemput dan tetamu lagi satu VIP, orang yang akan merasmikan. Mesti tetamu datang. Ke stadium ke, kat sekolah ke, tetamu datang. Mahu tu apa maksudnya? Majlis dimulakan. Apabila tetamu dah datang, VIP pun dah datang, pengacara majlis dia akan mulakan. Hadirin sekalian, majlis akan bermula sebentar nanti. Diharap semua telah pun bersedia. Majlis akan dimulakan. A itu dia apa? A itu atau acara ataupun tentatif. Sekarang dia panggil tentatif lah. Dulu panggil atau acara. Kalau di sekolah. Hari apa? Sukan contohnya. Mula-mula pengacara akan menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Dia akan bagi kata-kata aluan apa semua. Dijemput baca doa apa semua. Itu acara bermula. Lepas doa ada ucapan. Kemudian ada perasmian. Barulah lari. Tak ada acara sukan tahunan. Semua datang terus lari. Dah habis acara baru tetamu datang. Dia terbalik. Isteri dia tunggang terbalik nanti. Kita ikut dari pagi sampai tengah hari. Dari mula sampai akhir. Itu kita panggil acara.
B. B tu apa pula? Berhenti rehat. Sukan tahunan pun ada berhenti rehat. Takkan murid nak lari sepanjang masa. Pukul 8 sampai pukul 10. Acara biasanya 100 meter. Kemudian 200 meter. Berhenti rehat. Acara penampaian hadiah. Ada acara selingan. Kalau sambutan hari guru sekolah, dah mula ada acara, ucapan perasmian apa semua, ada akan bagi hadiah pada guru-guru. Kemudian guru-guru ada bersukan nikah dan sebagainya, berhenti rehat. Guru pun nak makan, murid pun nak makan, berhenti rehat dulu. Apa-apa acara pun mesti berehat, kemudian bersambung balik semula. Hak sambutan hari kanak-kanak pula sama juga. Ada acara, pelbagai acara untuk kanak-kanak, berhenti rehat. Biasa kat sekolah berhenti rehat pukul 10 ataupun 10.30. Okey, B tu adalah berhenti rehat. Pelajaran. Pelajaran ialah penyampaian hadiah. Macam sukan tahunan tadi. Mesti ada pemenang. Kita dah berlari penat-penat, mesti nak dapat pingat emas, pingat perak, pingat gangsa. Jadi, acara penyampaian hadiah. Pelajaran tu P. P tu penyampaian hadiah. B apa dia? B tu berhenti bersurai. Dah habis. Acara pun telah tamat. Dengan ini diumumkan Rumah Umum berjaya menjadi johan tahunan bagi sukan tahunan pada kali ini. Dengan ini berakhir sudah acara kita pada hari ini. Okey, pengacara pun dah berakhir. Semua balik dah berhenti. Setiap acara mesti ada penamatnya. Ada mula, ada akhirnya. Okey? Ini contoh. Untuk lebih jelas, cikgu bagi dalam bentuk bergambar. Ini contoh hari penyampaian hadiah. Ibu bapa datang dahulu. Kami tu kedatangan tetamu, ibu bapa mendaftar. Selepas ibu bapa datang, pengacara mulakan. Dia ada bacaan doa. Biasa ustaz akan baca doa. Ini yang kedua. Dalam mana-mana majlis pun mesti ada perasmi. Kita panggil VIP. Kalau perasmi tak datang, guru besar. Kalau guru besar tak ada, YDP, PIBG merasmikan. Barulah acara akan bermula. Bila acara bermula, ni kita berhenti rehat tadi. Adalah acara selingan, acara persembahan, tarian dan sebagainya. Seterusnya kemuncak mana-mana acara pun mesti acara penyampaian hadiah. Sukan tahunan ada penyampaian hadiah. Hari anugerah, murid cerdik dalam akademik dan sebagainya dapat hadiah. Sambutan hari guru, ada hadiah pertandingan guru-guru. Hari kanak-kanak, ada hadiah. Apa-apa cara pun ada hadiah. Selepas acara hadiah, pengacara akan mengumumkan. Dengan ini berakhirlah sudah. Tamat. Habislah isi-isi yang perlu dalam membuat karangan. Bahagian C, jadi kita boleh guna banyak. Jadi kalau kamu ingat, sukan tahunan boleh, hari anugerah boleh, hari guru boleh, hari kanak-kanak boleh. Apa-apa acara, kamu ingat formula dia. Kami mahu A bagi pelajaran bahasa. Gunakanlah. Ini gambar ni sebagai nak membantu. Bila kamu dah dapat formula tadi, untuk menguji balik kepahaman kamu, cikgu bagi satu latihan pada hari ini. Pada kamu. Latihan apa? Tulis karangan tentang hari sukan tahunan di sekolah kamu. Panjang karangan antara 80 hingga 120 patah perkataan. Cuba kamu buat. Hari ini cikgu hanya bagi isi penting. Cikgu bagi soalan, cuba buat. Boleh tak boleh dapat. Gunakan formula tadi, kami mahu A bagi pelajaran bahasa. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini berkaitan dengan formula karangan. Ada banyak lagi formula. Kalau kamu nak, kamu ikut cikgu, insyaAllah. Kamu akan dapat formula, kamu akan tahu bagaimana nak menulis karangan dengan lebih baik. Jangan rasa karangan itu susah. Okay? Itu saja dari cikgu. Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Bye.